Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan ubat. YDP dah makan ubat dah, YDP. Yang dia betul dah makan ubat dah? Vitamin ke? Pagi-pagi makan ubat. Live TikTok dah tak boleh buat. Itu yang ramai MP berlompat. Soalan saya nombor 4. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Tuan Yang Betul. Izinkan saya, Tuan Yang Betul, menjawab soalan Tanah Merah ini bersama dengan beberapa soalan yang lain, khususnya 4 soalan yang lain dari Yang Berhormat Stampin bertarikh 30 Oktober 2023, Yang Berhormat Kuala Krai bertarikh 8 November 2023, Yang Berhormat Jempol bertarikh 15 November 2023 dan juga Yang Berhormat Rasah bertarikh 27 November 2023. Kesemuanya melibatkan isu yang sama, Tuan Yang Betul, iaitu berkenaan dengan scam. Baik. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, statistik jumlah kes scam, penipuan dan sebagainya dan amaun kerugian yang terlibat setiap tahun sejak tahun 2018 hingga 30 September 2023 adalah kami telah pun membuat satu lampiran yang saya akan merumuskan di sini. Sejak 2018, Tuan Yang Betul, statistiknya pada tahun tersebut terdapat 25,609 kes sedemikian, di mana jumlah kerugiannya pada masa itu mencecah lebih 23 bilion, 23.924 bilion pada masa itu. Walau bagaimanapun, angka tersebut telah pun jatuh sejak tahun 2018 tersebut dan angka yang terkini iaitu pada 2023 mencatatkan jumlah sebanyak 19,220 kes, di mana jumlah kerugian setakat 30 September tahun ini adalah sebanyak 687 juta 147.16 ribu 687 dengan izin million, as I have just stated the amount in full earlier. Jadi ini menunjukkan bahawa kes-kes ini dan jumlah kerugian ini telah pun menurun. Berhubung pendakwaan dan hukuman dalam kes scam dari tahun 2021 hingga Julai 2023, sebanyak 183 pertuduhan telah dibuat di bawah Seksyen 417 Kanun Keseksaan, di mana sebanyak 617 orang telah pun dijatuhkan hukuman dan sebanyak 22,837 pertuduhan telah dibuat di bawah Seksyen 420 iaitu dengan izin cheating Kanun Keseksaan, dengan sebanyak 2,221 orang yang telah pun dijatuhkan hukuman. Tindakan serta langkah yang telah dan bakal diambil oleh Kerajaan Perpaduan dalam menangani jenayah scam adalah seperti berikut. Di bawah pertamanya Pusat Anti Jenayah Kewangan Kebangsaan ataupun the National Anti-Financial Crime Centre, NFCC, telah menerajui penubuhan Pusat Respons Scam Kebangsaan, National Scam Response Centre ataupun NSRC, yang telah mula beroperasi pada 12 Oktober 2022. Keberkesanan NSRC dapat dilihat di mana daripada Oktober 2022 hingga 30 September tahun ini sebanyak 53,783 panggilan telah diterima oleh NSRC tersebut yang merangkumi laporan kes-kes penipuan dan khidmat nasihat kepada orang ramai. Pada masa ini, kajian juga dilaksanakan bagi memperkukuhkan lagi pengoperasian NSRC agar struktur organisasi NSRC lengkap dan tersusun dengan perjawatan, kemudahan, peralatan yang mencukupi dan sistem yang terjamin. Keselamatannya termasuklah kesediaan untuk beroperasi selama 24 jam.
Berhubung hal ini seperti mana yang diumumkan baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan Pelanjawan 2024 di Dewan Rakyat, peruntukan kepada NSRC bagi tahun 2024 telah ditingkatkan daripada 10 juta kepada 20 juta, an increase of 10 million dengan izin Tuan Yang Bertuah. Peningkatan dalam jumlah peruntukan ini mencerminkan pendirian yang teguh kerajaan dalam membantras jenayah skam ini. Selain itu, bagi memantapkan lagi usaha-usaha kerajaan dalam memerangi jenayah ini yang semakin kompleks, NSRC sedang meneliti beberapa peruntukan undang-undang yang sedia ada yang perlu dipindah, termasuk Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001, Kanun Keseksaan dan juga Kanun Tata Cara Jenayah. Berhubung dengan PDRM telah mewujudkan laman web Semak Mule dengan izin Tuan Yang Bertuah bagi kemudahan orang awam membuat semakan ke atas akaun bank dan nombor telefon yang pernah ada laporan polis atau terlibat dengan siasatan pihak polis. Dalam pada itu, menerusi NSRC, setakat ini sebanyak 5,924 kes siasatan telah dibuka oleh PDRM bagi kesalahan penipuan di bawah Seksyen 420 tersebut. Manakala 54 kertas siasatan bagi kesalahan pengubahan wang haram telah dibuka melibatkan pembekuan akaun berjumlah 63 juta ringgit. Berkenaan dengan usaha Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun SKMM. SKMM telah berjaya mengambil tindakan dalam menyekat sebanyak 2.6 bilion panggilan yang disyaki terlibat dalam perlakuan jenayah atas talian. Jumlah tersebut adalah setakat September 2023. Secara bersepadu dengan NSRC pula, SKMM telah mengambil tindakan sekatan nombor telefon yang digunakan oleh scammers. Dari Oktober 2022 hingga Ogos tahun ini, sebanyak 1,732 kes telah pun diterima dan dirujuk kepada SKMM. 134 nombor talian telah ditamatkan kerana terlibat dengan aktiviti penipuan dan 21 nombor talian yang meragukan telah pun disekat. SKMM juga turut menyekat laman sesawang bagi menghentikan atau mencegah pelakuan kesalahan di bawah undang-undang negara termasuk aktiviti berkaitan penipuan dan skam. Sejak 1 Januari 2023 hingga 30 Ogos tahun ini, sejumlah 1,247 laman sesawang yang berkaitan penipuan dan skam untuk pemancingan maklumat ataupun phishing telah pun disekat oleh SKMM. Berkenaan dengan usaha-usaha Bank Negara Malaysia, BNM turut memainkan peranan dalam memerangi jenayah skam dari segi langkah pencegahan dan inisiatif kesedaran awam. Dalam hal ini, pertamanya BNM telah menetapkan keperluan untuk bank-bank memastikan kawalan dan standard keselamatan mereka sentiasa berada pada tahap tertinggi pada setiap masa, terutamanya bagi perkhidmatan pembankan internet dan mudah alih. Antara tindakan tersebut termasuklah pengenalan dengan izin kill switch dan pendaftaran satu peranti sahaja untuk pengesahan transaksi perbankan dalam talian. Keduanya, Tuan Yang Bertuah, selain itu BNM juga membangunkan portal fraud kebangsaan ataupun dengan izin National Fraud Portal, NFP, yang dijangka siap menjelang pertengahan tahun 2024. Melalui NFP ini, proses penjejakan dan dana akaun akan diotomasi bagi mempercepatkan tempoh pengesanan dan pembekuan dana yang ditipu. Tuan Yang Bertuah, akhir kata, kerajaan sentiasa berkomited dalam memerangi jenayah skam dan akan mengambil semua tindakan serta langkah yang wajar dan perlu dalam membasmi jenayah ini. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, soalan tambahan. Oi, soalan panjang lebar. Nak tanya soalan pun dah tak boleh dah.
Saya tanya. Apa pun yang berhormat Timbalan Menteri daripada Bukit Gelugor, baguslah, yes, dan yang Mak beritahu daripada 2018 dulu 23.9 bilion, now 2023 dah turun 687 juta yang kerugian yang dialami oleh mangsa-mangsa ni. Tapi ia masih 687 687 ni 68 juta ni masih angka yang tinggi. Jadi dan malah pada Jun yang lalu saya tahu Timbalan Menteri Kewangan ada maklum seramai 22,000 pesara kerajaan telah menjadi mangsa yang melibatkan 850 juta. Jadi kesian pada mangsa pesara-pesara ni, mereka dah bertugas, bila dah pencen kena tipu lagi. Jadi dan yang jadi mangsa ni bukan saja pesara kerajaan, golongan profesional pun ada. Mungkin ada antara kita pun mungkin ada dah kena tipu dengan skema. Jadi soalan saya, ada tak kemungkinan Yang Berhormat Timbalan Menteri kaki tangan ataupun orang dalam inside people seperti daripada institusi kewangan yang membocorkan maklumat bank seseorang itu, sebab bagaimana mereka boleh tahu mangsa ni mempunyai simpanan, berapa banyak duit yang mereka ada. Saya percaya ini merupakan satu kerja dalaman, inside job. Dan akhir sekali kita duk tangkap hari-hari orang jadi bangsa. Kita kena tolonglah usahakan betul-betul. Kita nak tangkap yang mastermind, yang belakang ni, bapak dia ni, yang kita nak tangkap. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Saya mengucapkan soalan tambahan daripada Tanah Merah tersebut. Sama ada terdapatnya kemungkinan bahawa terdapat kebocoran dalaman. Ini semuanya akan bergantung kepada siasatan yang dibuat, Tuan Yang Dipertua. Seperti yang saya telah pun katakan tadi, banyak inisiatif telah pun dimulakan ataupun ditubuhkan oleh kerajaan untuk memerangi kesalahan skam ini. Dan dalam usaha-usaha tersebut, sudah tentunya perlu adanya siasatan. Dan seperti yang statistik yang telah pun saya memberi tadi, ini merupakan kejadian scam ini merupakan kejadian yang amat kompleks, di mana scammers ini memang agak berpengalaman dalam membuat scam tersebut. Jadi usaha-usaha yang telah pun dilakukan ini sama ada ianya melibatkan kebocoran dalaman, itu bergantung, jawapannya adalah itu akan bergantung kepada setiap kes yang disiasat secara case by case basis. Itu satu cara sahaja yang boleh kami mendapat untuk mendapat jawapan sama ada terdapatnya kebocoran dalaman ataupun apa-apa yang lain. Tetapi itu bergantung kepada the general state of investigation. Tuan Yang Dipertua, terima kasih. Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya telah mendengar dengan tekun jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri. Memang kita berpuas hati bahawa tindakan-tindakan sedang diambil dengan pantas. Bagaimana pula dengan kejadian-kejadian Macau scam yang melibatkan pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan di luar negara? Baru-baru ini berlaku satu kejadian di negara Amerika Selatan, Peru, di La Molina, di mana 43 rakyat Malaysia terkandas di situ dengan tawaran jawatan atau kerja, tetapi bila mereka sampai di situ memang tidak ada apa-apa kerja ditawarkan, malahan mereka telah pun dicolek dan juga ada wang tebusan diminta. Kejadian ini bukan pertama kalinya berlaku di South America, Amerika Selatan, tetapi sering kali berlaku di Cambodia, di Vietnam dan di negara-negara lain. Jadi persoalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan one-stop center, kerjasama di antara Jabatan Perdana Menteri Perundangan Bahyu dan juga dengan kementerian-kementerian lain, kementerian luar negara umpamanya, untuk memastikan sebelum rakyat Malaysia meninggalkan negara ini, mereka boleh memeriksa sama ada syarikat yang menawarkan jawatan itu benar-benar wujud, sahih dan boleh menawarkan jawatan yang ditawarkan melalui portal-portal dan sebagainya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih pada Jelutong.
berkenaan dengan kes Macau scam dan kes-kes di Cambodia seperti yang telah pun dibangkitkan, ini lebih menjurus kepada scam di bawah scam human trafficking, di mana juga terdapat beberapa undang-undang yang terpakai bagi tujuan membantras kejadian-kejadian tersebut. Saya mengambil maklum bahawa memang you're right, terdapat banyak kes terutamanya baru-baru ini di Cambodia, di mana beberapa kes telah pun dilaporkan seperti kes yang dibangkitkan di South America tersebut. Tetapi dari segi online, seperti yang saya katakan tadi, of course dalam kita akan kerajaan selalunya akan mengambil tindakan berdasarkan precaution. Sekiranya terdapat apa-apa aduan untuk menyiasat sama ada jawatan yang ditawarkan tersebut itu tulen atau tidak. Tetapi dari segi menyiasat kes-kes seperti ini, saya ingat kes PDRM juga akan terlibat, oleh kerana seperti yang saya katakan tadi, ini lebih menjerus kepada human trafficking. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Muhammad minta satu lagi. Dato' di Pertua, boleh tambah soalan kerana Soalan bersama itu